dalam pengajian sirah Nabi Wah ini, kita betulkan balik kat minggu lepas. Tersilap muka surat dalam susunan buku. Kita ikut tertib dia. Langkah-langkah selepas perdamaian Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan termeterinya atau termeterainya perdamaian itu, Hudaybiyah itu, maka berlakulah suatu perkembangan baru dalam arena pertarungan di antara Islam dan Jahiliyah. Di mana Quraisy yang menjadi pemimpin golongan penyembah berhala di semenanjung Arab telah menarik diri daripada bertembung secara bersenjata dengan Islam. Adapun kabilah Ghatfan menjadi golongan kedua, tidak lagi berperanan besar sebagai penentang dengan penarikan Quraisy dari Medan. Yang tinggal ialah orang-orang Yahudi yang bertapak di Khaybar. Setelah mereka diburu daripada Madinah, mereka mewakili golongan Ahlul Kitab. Sebagai bangsa yang terkena penakut, mereka lebih banyak menggalakkan orang lain bertempur dengan Islam dengan menggunakan kekayaan dan penipuan yang menjadi keistimewaan mereka. Di mana mereka menggalakkan kabilah-kabilah Arab supaya melancarkan serangan dengan bantuan mereka. Semua perkara tersebut dipahami sedalam-dalamnya oleh Rasulullah SAW. Ini perubahan baru selepas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah mengalahkan Quraisy dari segi moral. Orang Quraisy tak melawan lagi secara bersenjata. Kabilah-kabilah yang lain, Ghatfan dan lain-lain, lebih lemah daripada Quraisy. Pertemuan dengan kabilah Arab secara bersenjata tak berlaku dengan sengit. Tinggal lagi musuh Islam, iaitu orang Yahudi ahli kitab, yang disebut dalam Quran Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimarkai ke atas mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang lebih tahu berkenaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahu tanda-tanda yang ada pada jasadnya. Bahkan mereka tinggal di Madinah menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Bila Nabi SAW datang, mereka tak masuk Islam. Hanya segelintir saja yang masuk Islam. Mereka adalah bangsa yang paling penakut. Sejak zaman dulu lagi, mereka ni penakut. Tetapi cerdik, kaya. Mereka seringkali menggunakan penipuan, menggunakan kekayaan, memperalakkan kaum lain supaya berjuang bagi pihak mereka. Sampai sekarang begitu. Orang Yahudi, kerja dia melagakan orang, menimbulkan fitnah dengan kekayaan. Mereka menguasai ekonomi, menguasai media, dapat mempengaruhi politik melalui gerakan Freemason, Zionis dan sebagainya. Mereka duduk di belakang untuk mengacau orang. Tangan gaib. Semua perkara dipahami oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengambil dua tindakan bagi menghadapi keadaan dan pengaruh baru itu. Yang pertama, melancarkan dakwah dengan lebih ke depan dan meluas. Meningkatkan lagi dakwah Islam. Lebih luas lagi. Dua, melancarkan gerakan ketenteraan. Operasi tentera dilakukan juga. Di tempat lebih jauh. Kita akan baca kemudian. Antara kegiatan dakwah lebih luas ke depan ialah perutusan kepada raja dan pemimpin. Dan langkah yang penting di bidang dakwah sebaik-baik sahaja pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat-surat perutusan kepada beberapa orang raja dalam pemimpin di zaman itu, mengajak mereka kepada Islam secara bersurat.
Di kalangan sahabat, ada orang yang mengemukakan pandangan supaya menyediakan cok mahal. Kerana raja yang biasa hanya menerima surat rasmi yang mempunyai tanda seperti itu. Sahabat memberitahu, "Ya Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada cok mahal, rubber stamp. Sekarang ni letterhead, surat rasmi. Surat itu saja, tak ada tanda rasmi, raja tak terima." Lalu Rasulullah SAW memperkenankannya, bersetuju, dan memerintah supaya menulis 3 perkataan pada 3 baris, iaitu Muhammad Rasulullah. Allah di atas, Rasul di bawah, lepas tu Muhammad di bawah. Muhammad Rasulullah dibaca di bawah ke atas. Nama Allah tak di atas. Itu bentuk rubber stamp, cok khatam yang disuruh oleh Nabi SAW. Maknanya kita orang Islam boleh terima perkara yang baik, kebijaksanaan daripada orang bukan Islam. Tak ada salah. Macam hari inilah nak pergi Mekah pakai pasport, pakai visa. Asalnya bukan daripada Islam. Itu lebih terjamin untuk menjaga keselamatan. Lebih sistematik. Termasuklah menyusun sistem keuangan, jabatan pentadbiran dan seumpamanya. Ini termasuk tamadun negara-negara yang besar di zaman dahulu. Dan diambil oleh orang Islam, dibaharukan oleh orang Islam, diserahkan oleh pentadbiran Islam. Ini tak ada salah. Termasuklah amalan pilihan raya pada hari ini. Itu tak ada salah. Cara untuk memilih pemimpin yang mewakili rakyat. Asalnya daripada barat, dasarnya orang Islam membetulkan bila nak pilih khalifah. Kita akan baca kemudian. Termasuklah menyediakan khatam untuk surat yang dihantar kepada raja-raja. Adapun yang membawa surat-surat perutusan itu dipilih di kalangan sahabat-sahabat yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Mereka dihantar keluar pada bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah, iaitu hanya beberapa hari sebelum peperangan Khaybar. Belum berlaku perang Khaybar, menyerang orang Yahudi, Nabi menghantar sahabat-sahabat yang dipilih. Sahabat yang berilmu, negeri-negeri yang hendak dihantar itu. Antaranya dapat menguasai bahasa negeri berkenaan. Bahasa Ibri, bahasa Parsi, bahasa Suryani, bahasa zaman dulu. Dan sahabat-sahabat yang tahu adat-adat negeri yang berkenaan. Dipilih wakil yang berwibawa, membawa surat. Antara perutusan Najasyi Raja Habasyah yang kita baca. Mengapa kita ulang balik. Menurut setengah ulama, Rasulullah SAW telah menghantar 2 perutusan ke Habasyah. Yang pertama mengiringi para sahabat yang berhijrah ke sana. Dan telah disebut dalam pengajian peringkat Makkiyah. Dan yang kedua selepas perjanjian Hudaybiyah. Dan terdapat kekhilafan bagi meletakkan nas kedua-dua surat itu pada tempatnya. Oleh kerana perkara ini tak dicacik oleh para sahabat. Sahabat sibuk dengan urusan-urusan dakwah. Tekanan yang dihadapi menyebabkan tak dipelihara. Cari riwayat yang lebih terperinci dalam surat ini. Secara mafhumnya, dipahamkan Nabi hantar 2 surat pada Raja Habasyah. Yang pertama sebelum hijrah. Mengiringi sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Di masa tekanan yang dahsyat di Mekah, Nabi menasihatkan sahabat, pergi ke negeri Habasyah, raja dia baik, raja dia adil, suka tolong orang. Maka sahabat pergi hijrah 2 rombongan ke Habasyah, dan diriwayatkan ada surat dibawa bersama. Yang kedua, surat yang disebut tadi, iaitulah selepas perjanjian Hudaybiyah. Nabi hantar juga Raja Habasyah. Nah, surat itu diriwayat secara penyampur aduk.
Kita ambil satu saja. Mudah-mudahan yang menasabah ialah surat yang disebut oleh Syekh Mubarak Al-Bukhari. Dia ambil daripada riwayat Al-Baihaqi daripada Ibn Ishaq. Iaitu bunyi suratnya, Hada kitabun min Muhammadin Nabi ila Najashi al-Asham Azim al-Habasyah. Salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yattaqi sahibatan wala walada. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bid'ayatil Islam. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. Maknanya sekira inilah surat dari Muhammad yang menjadi nabi kepada Najasyi, pemerintah negeri Habasyah. Najasyi ini makna raja dalam bahasa Habasyi. Najashi al-Asham, ini raja Asham. Nama dia Asham. Gelaran dia Najasyi. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan tidak mengadakan isteri dan anak. Kerana penyelewengan orang Kristian mengatakan Allah itu ada isteri, ada anak. Dinyatakan penyelewengan itu. Allah tak ada isteri dan tak ada anak. Dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, hamba dan Rasulnya. Dan aku mengajakmu kepada ajakan Islam. Maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Maka Islamlah nescaya kamu selamat. Wahai penganut agama yang mempunyai kitab, iaitu kitab Injil, marilah kepada satu ajaran yang sama di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kami tidak menyembah malaikat Allah yang tiada sekutu baginya. Dan janganlah mereka berpaling tidak mahu beriman. Maka katakanlah, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Islam, menyerah diri kepada Allah. Maka jika kamu enggan masuk Islam, maka ke atasmu dosa orang-orang Nasrani dari kalangan rakyatmu. Surah ini mengandungi seruan kepada tauhid yang sebenar, menolak percayaan orang Kristian yang menganggap Tuhan ada isteri dan ada anak. Isa atau anak Allah. Ini ajaran yang sesat. Yang salah. Maryam itu isteri, itu salah. Allah tak ada anak, tak ada isteri. Allah jadikan Isa dengan kun fayakun. Dicipta sebagaimana Allah jadikan Adam. Tidak ada ayah dan ibu. Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Tak ada ibunya. Allah jadikan Isa ada ibu, tak ada ayahnya. Bahkan Allah jadikan manusia dibangkitkan semula pada hari kiamat, bukan dengan beranak, tumbuh daripada benih yang sudah ada. Ini kekuasaan Allah Ta'ala yang wajib kita percaya. Sebenarnya ajaran tauhid sama antara Islam dan Kristian. Kebetulan Raja Habasyah ni menganut mazhab Ortodoks. Ortodoks yang hampir dengan Islam. Jadi bila dia terima surat Nabi, mudah. Apabila surat Rasulullah SAW dibawa oleh Ammar bin Umayyah Ad-Damri dan Najasyi menerima dengan tangannya, dia terus meletakkan surat itu di atas kedua matanya, hormat, dan turun dari singgasana dan duduk di atas lantai kerana menghormatinya dan menjadi Islam dengan rela hati dan menulis jawapan surat Rasulullah SAW sebagai seorang Islam.
Dia mengaku dia masuk Islam. Najasyi ini meninggal dunia pada bulan Rajab yang ke-9 Hijrah. Rasulullah SAW menerima berita kematiannya dengan terus bersembahyang gaib bersama para sahabat radhiyallahu anhum untuk Najasyi. Ini peristiwa yang bersejarah. Malaikat Jibril beritahu bahawa sahabatmu Najasyi Asqam telah meninggal dunia. Lalu Nabi suruh sahabat dia bangun sembahyang gaib. Di sini hadis sunnah yang sahih berlakunya sembahyang gaib untuk mayat yang jauh dibolehkan kerana Nabi sembahyang jenazah Najasyi. Dua perutusan kepada Muqawqis Raja Mesir. Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat untuk Raja Mesir yang bergelar Muqawqis. Surat itu berisi dengan ayat-ayat yang berikut. Raja Mesir juga Kristian Ortodok, Koptik, lain daripada Habasyah. Mazhab Ortodok ni banyak cabang dia. Surat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila al-Muqawqis azimil Qibt. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ri'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika isma ahli al-Qibti. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Muqawqis pembesar yang memerintah orang-orang Qibti. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas itu maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu ganjaran 2 kali. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak menerima Islam, maka terbeban di atasmu juga dosa-dosa kaum Qibti. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa tidak boleh menyembah malaikat Allah sahaja. Dan janganlah kita menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Jangan lantik Tuhan lain daripada Allah. Dan janganlah mengambil oleh setengah kalangan daripada kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan bukannya Allah. Melantik padri-padri boleh buat hukum macam hukum Allah. Itu termasuklah beri kuasa Tuhan pada lain daripada Allah. Maka jika sekiranya mereka berpaling tidak mengikut, maka katakanlah, saksikanlah, ini ayat Quran, saksikanlah kamu semua dengan bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Itu bunyi surat yang dihantar kepada Al-Muqawqis Raja Mesir. Rasulullah SAW memilih Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sebagai pembawa surat ini. Apabila Hatib menemui Al-Muqawqis, dia terus berkata kepadanya. Ini berlaku dialog. Hatib berkata, sesungguhnya sebelummu ada raja yang mengaku dirinya Tuhan yang Maha Tinggi. Iaitu Fir'aun lah. Fir'aun mereka Mesir. Lalu Allah menghukumnya dengan dibinasakannya untuk menjadi pengajaran yang menakutkan untuk amaran berkenaan hari akhirat dan bencana dunia. Lalu dia menentang Allah, kemudian Allah menjatuhkan hukuman ke atasnya. Fir'aun itu. Orang mesti tahu kisah ini. Maka engkau iktibar, ambil pengajaran daripada yang lain daripadamu. Ambil iktibar orang lain menerima yang telah dibinasakan. Dan janganlah orang lain mengambil iktibar daripadamu yang menerima hukuman Allah. Jangan pula mu binasa orang ambil pengajaran pula mu. Macam raja dulu. Al-Muqawqis menjawab,
Sesungguhnya kami mempunyai agama yang kami tidak meninggalkannya melainkan menerima yang lebih baik daripadanya. Kami dah ada agama. Kalau ada agama lebih baik padanya, kami ikut. Hatib menjawab, kami mengajakmu kepada Islam yang disempurnakan oleh Allah dan membatalkan yang lain, menasahkan agama lain. Sesungguhnya Nabi ini mengajak manusia kepada agama ini. Maka orang-orang yang paling keras menentangnya ialah Quraisy, bangsanya sendiri. Yang paling bermusuh dengannya ialah orang-orang Yahudi. Yang paling bermusuh. Yang paling akrab dengannya ialah orang-orang Nasrani. Orang Kristian yang paling akrab. Termasuklah Raja Habasyah, Kristian. Tapi baik orang Islam. Demi Tuhan yang umurku berada di dalam kekuasaannya, tidak adalah berita yang disampaikan oleh Musa berkenaan Isa, melainkan berita yang disampaikan oleh Isa berkenaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seruan kami mengajak kepada Al-Quran, melainkan seperti seruanmu kepada penganut ajaran Taurat supaya mengikut Injil. Kalau kamu ajak orang Yahudi masuk Kristian ikut Injil, maka kami ajakmu daripada Injil kepada Quran. Maka setiap Nabi yang menemui kaumnya, mereka adalah umatnya, maka adalah perkara yang benar menjadi kewajipan mereka mentaatinya. Maka engkau ialah di kalangan orang-orang yang dihorungi oleh Nabi ini. Kami tidaklah melarangmu daripada mengikut ajaran Isa Al-Masih, tetapi kami menyuruhmu dengannya, dengannya. Kami suruh ikut Nabi Isa juga. Nabi Isa suruh ikut Muhammad. Itulah maksudnya. Al-Muqaqqih menjawab, sesungguhnya aku telah melihat urusan yang dibawa oleh Nabi ini. Maka aku dapati dia tidaklah perkara yang ditinggalkan dan tidak melarang perkara yang digemari. Aku dapati dia bukannya ahli sihir, bukannya ahli nujum yang bohong, dan aku dapati dirinya tanda-tanda kenabian. Ada tanda Nabi pada Nabi ini, dengan mengeluarkan perkara-perkara yang tersembunyi dan mendedahkan bisikan, dan aku akan fikir. Dia mendedahkan bisikan melalui Ka'bah tahu pada dia. Hati dia dah percaya tu, tapi tak isytihar masuk Islam. Takut jatuh takhta dia. Al-Muqaqqih menerima surat Rasulullah SAW dan meletakkannya di tempatnya yang mulia dan menyerahkannya kepada seorang hamba perempuannya. Seterusnya dia memanggil penulisnya yang tahu menulis dalam bahasa Arab. Lalu ditulis jawabnya seperti berikut. Jawapan Muqaqqih pada Nabi dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. Surat dia beri salam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad bin Abdullah daripada Al-Muqaqqis, pembesar kaum Qibti. Dia sebut nama Nabi dulu, baru nama dia. Ada penghormatan. Salamun alaik, sahasta katamu. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku telah membaca suratmu. Aku faham apa yang kamu sebut di dalamnya dan apa yang kamu ajak kepadanya. Dan sesungguhnya aku mengetahui masih ada lagi seorang Nabi. Aku tahu ada Nabi akan lahir. Aku menyangka ianya lahir di Syam. Aku ingat Nabi itu lahir di Syam. Sebenarnya aku telah memuliakan utusanmu dan ku kirimkan bersama-samanya dua hamba perempuan yang mempunyai kedudukan yang besar di kalangan kaum Qibti. Hadiah dua orang hamba perempuan. Aku kirimkan juga pakaian dan seekor bagal. Bagal ni ialah kacukan kuda dan keledai. Supaya engkau menunggangnya. Wassalamualaikum. Beri hadiah ke Nabi.
Sekadar itu sahaja jawapannya dan dia tidak masuk Islam. Nabi SAW menerima hadiah itu dengan mengambil salah seorang daripada hamba perempuan itu yang bernama Maria. Daripadanya dilahirkan puteranya yang bernama Ibrahim. Nabi bila anak lelaki daripada hamba perempuan ni. Adapun yang seorang lagi yang bernama Sirin diserahkan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat jadi penyair Nabi. Nabi beri pada Hasan bin Thabit. Adapun Bagha yang bernama Widal digunakan untuk tunggangan. Nabi guna untuk tunggangan Nabi. Kenderaan. Dan masih hidup hingga zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah, Bagha itu masih hadir lagi. Itu surat kepada Raja Mesir. Surat kepada kisah Raja Parsi. Wallahu a'lam.